mula-mula kita kena tentukan trusses ini adalah determinate atau indeterminate. Di mana rumusan kita M sama dengan 2J tolak R adalah untuk determinate. Kalau dia bukan determinate, M lebih besar 2J tolak R. Jadi kita kena tentukan nilai M, J dan juga R. Jadi M, member. Member ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 member. J ada 1. J is a join lah. 1, 2, 3. Sambungan. Ada 3 sambungan. R adalah reaction. Kita tengok reaction pada plate ni atau trusses ni adalah pada point A adalah pin dan pada point B adalah roller. Jadi kalau kita tahu bahawa kalau pin dia ada reaction secara vertikal dan juga horizontal, dan manakala pada sokongan B ni, pada point B ni dia roller, maka dia ada vertikal saja, maka dia punya reaction adalah 1, 2, 3. Ada 3 reaction. So kita 3 sama dengan, kita M sama dengan 2J tolak R. 2 kali 3 tolak 3. Kita akan dapat 6 tolak 3. 3 sama dengan 3. So dia adalah determinate. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah kita kena kira reaction. Okey, kita kena kira reaction dia. Okay, kita nak kira reaction bagi kita punya trusses ni. Kita lukis balik. Kita lukis dan kita tengok reaction dia ada, dekat trusses ni dikenakan horizontal force 4 kN dekat point C. Okay, pada point B, pada point A dia ada pin support dan dia ada vertical dan horizontal. Kita panggil kita RYA, RXA. Di sini kita ada roller support, jadi RYB saja. Okey, sekarang ni kita tahu bahawa equilibrium equation dia bagi total force X horizontal adalah kosong, dan jumlah daya pada vertikal sama dengan kosong, jumlah moment sama dengan kosong. Okey, sekarang kita kira kita punya daya, jumlah daya pada horizontal dulu. Okey, horizontal dia ada, kita kata jumlah daya pada horizontal ke kanan adalah sama jumlah daya ke kiri. So kita tengok ke kanan, kita lukis ke yang ni, kita lukis ke kanan juga tak apa. Jadi 4 kN ke kanan, yang ni 1, 2. Jadi tambah dengan RXA sama dengan kosong. Dia kata tadi persamaan seimbang equilibrium equation kata total daya horizontal sama dengan kosong. So yang inilah. Jadi jadi kosong. Jadi kita ambil RXA. Jadi nilai yang ni 4 kN kita bawa sebelah kanan, dia akan negatif 4 kN. Dan since kita dapat negatif, kita kena ubahkan arah dia. Okey, asalnya dia arah ke kanan, maka disebabkan dia dapat negatif, kita kena ubah arah ke kiri. Okay. Kemudian kita dah kira daya force horizontal, kita pergi tengok daya force secara vertikal. Okey, total daya vertikal ke atas sama dengan total daya vertikal ke bawah. Okay, di mana vertikal ke atas RYA plus RYB sama dengan kosong. Jadi dua-dua nilai ni kita tak dapat lagi dia punya jawapan sebab ada dua unknown. Maka kita kena buat dulu moment. Di mana disebabkan support ini adalah support pin dan ini ada roller, dia tak ada moment. Tetapi kita guna persamaan serentak untuk mengelakkan kita nak cari jawapan tu, kita akan katakan bahawa jumlah moment pada A sama dengan kosong. Kita assume jumlah A
Moment pada A adalah kosong. Dan kita tengok daya yang pergi kat dia, kita kata bahawa daya moment mengikut arah jam adalah positif, moment yang lawan arah jam adalah negatif. Jadi tengok pada daya pada poin C, dia ke arah jam, jadi positif. 4 kilonewton nak ke arah poin A, jadi 4 kilonewton ke poin A, jarak dia adalah 3. Sini 3 meter. Okey. Yang kedua, kita ada daya daripada arah RYB. RYB ni dia melawan arah jam, jadi negatif. RYB ke poin A adalah 8 meter. RYX ni dia tak ada jarak, jadi tak perlu taruh. Jadi dia sama dengan kosong. 4 kali 3 jadi 12 kilonewton meter. Tolak RYB sama dengan 8 meter, sama dengan kosong. Negatif RYB 8 meter. 12 ni kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi negatif 12 kilonewton. Jadi RYB sama dengan negatif 12 kilonewton bahagi negatif 8. You akan dapat RYB adalah 1.5 kilonewton. Okay, jadi dah dapat RYB, kita boleh continue kira daya secara vertikal. Jadi RYA unknown tambah dengan 1.5 RYB tadi, dia sama dengan kosong. Maka 1 RYA, jadi nilai 1.5 bawa ke sebelah kanan, dia akan negatif 1.5 kilonewton. Since dia dapat negatif, kita kena ubahkan arah arrow ni, anak panah ini, daripada ke atas ke bawah. Okay. Kita dah dapat reaction, kita lukiskan semula kita punya free body diagram mengikut arah yang betul. 4 kilonewton, yang ni tadi ke kanan, jadi kita ke kiri sebab dapat negatif. Kita lukis balik. Okey, ni ke atas disebabkan dapat negatif, kita kena lukis ke bawah. RYB positif, so kita biarkan dia ke atas. So letakkan nilai 1.5 kilonewton, 1.5 kilonewton dan sini 4 kilonewton. Okey, seterusnya selepas kita dapat nilai RYA, RYB dan RXA, kita boleh lukislah gambar rajah seperti ini. Dan step seterusnya kita nak kira, kita nak solvekan, kita nak kira berapakah daya pada setiap member, iaitu berapakah daya pada member AB, BC, C, D. Jadi kita gunakan kaedah joint method, tu kaedah sambungan, di mana kaedah sambungan ni kita akan kira force ni pada setiap joint. Okey, contohnya kita ambil contohnya adalah, sebelum kita pilih joint mana yang kita mula kira dulu, kita kena pastikan bahawa joint yang kita nak kira tu mestilah kurang daripada 2 unknown. Contohnya kalau kat point B kita tak tahu nilai pada force AB dan AC, maksudnya dia kurang daripada 2 unknown, dia ada 2 je unknown. Manakala pada point B dia ada, kita kena cari force pada BA dan juga BC. Okay, pada point C pula kita kena cari force pada CA dan CB, maksudnya tiap-tiap point ni ada 2 unknown sahaja, tak lebih. Okey, tak kira. Jadi tak kisahlah kita nak pilih mana satu dulu, kita kena kira. So dari ni saya ambil je, disebabkan point A ni dia ada 2 je unknown, dia tak lebih daripada 2 unknown, maka saya boleh kira start pada point A. Jadi kita tengok joint sambungan A. Kita lukiskan semula. Okay. Point A kita ada 1.5 kilonewton, ni 4 kilonewton. Jadi
member ni kita tandakan member A ke C ni kita bagi force sebab kita nak cari nilai force pada member. Force A, C, arah A, C. Okey, yang ni kita nak cari force A, B. Jadi kita tulis kat sini A, B. Okey, disebabkan member AC ni keadaan dia bukan tegak, tetapi dia duduk dalam keadaan bersudut. Jadi kita tak boleh kira bersudut tu. Jadi kita kena letak nilai dia. Kita kena letak macam ni lah. Sin theta cos theta. Jadi kita letak FAC sin theta, FAC cos theta. Okey, macam mana kita nak tahu nilai theta ni? Theta ni kita tengok rumusan daripada yang ni hypotenuse. Ni hypotenuse, opposite, ni adjacent. Jadi kita nak tahu tangent, kita tahu kita dapat nilai ni dan nilai ni kita boleh guna kaedah tangent. Okay, kita tahu bahawa tinggi dia 3 meter, panjang separuh 4 meter, 4 meter. So kat sini dia 3, opposite 3, adjacent 4. So tangent dia, theta dia adalah kita tekan shift tan dekat kita punya kalkulator, 3/4 akan dapat 36.89. Kita bulatkan dia bundakan kepada 37 degree. Theta dia dapat 37. Kemudian kita gunakan balik equilibrium equation di mana dia kata jumlah daya pada vertical adalah sama dengan kosong. Okey, jadi kita kira dulu daya yang vertical sahaja, iaitu di mana 1.5 dengan FAC sin theta. Okey, FAC ni dia ke bawah. Kita kata bila ke bawah negatif, bila arrow ke atas positif. Bila arrow ke bawah negatif. Negatif 1.5 kilonewton. Okey, ke FAC ni arrow ke atas positif. FAC sin theta. Theta dia 37 sama dengan kosong. Jadi kita ambil FAC sin 37, nilai 1.5 kita bawa ke sebelah kanan jadi positif. Jadi FAC 1.5 kilonewton bahagi dengan sin 37, you akan dapat FAC kita 2.49 sama dengan 2.5 kilonewton. Okey, kemudian kita dah dapat nilai FAC. Jadi yang tinggal FAB. Okay. FAB ni dia horizontal, iaitu daya secara horizontal. Jadi kita kata guna equilibrium equation, total of jumlah daya horizontal sama dengan kosong. Jadi kita assume bahawa arah nak panah yang ke kiri negatif, arah nak yang ke kanan positif. Kita assume Okey. Jadi kita tengok 4 kilonewton ni arah dia ke kiri, maka negatif 4 kilonewton. Okey, apa lagi? Daya secara horizontal, yang ni FAB. Ambil yang ni dulu lah. FAC ni ke kanan, positif FAC cos theta. Okey, yang ni lagi daya secara horizontal. Okey, plus lagi FAB equal to 0. Jadi kita masukkan nilai FAC, kita ada nilai FC, kita ada cos theta ni pun ada nilai. Jadi negatif 4 kilonewton plus 2.5 cos theta 37 tambah FAB equal to 0. 4 kilonewton. Jadi 25 cos 30 2.5. Jadi akan dapat nilai 2 kilonewton sama dengan FAB equal to 0. So kita dapat nilai negatif 4 tambah 2 dapat negatif 2 kilonewton plus FAB equal to 0. Jadi FAB 2, negatif 2 ni bawa ke sebelah kanan, dia akan dapat 2 kilonewton.
Newton. Dia akan dapat nilai FAB kita 2 kilo Newton. So ni dah dapat dah, yang dapat jadi selesai pada join A. Okey, sekarang ni kita dah dapat nilai FA. Kita dapat nilai FAC dan nilai FAB. So sekarang ni kita dapat nilai satu ni. Okey, yang paling senang guna point B atau point C. Yang paling senang kita guna point B lah. Okey, jadi kita kira pada point B. Kita lukis dulu point B. Okey, kita lukis pada point B. Point B dia ada load daripada eksternal 1.5 kN. Sini dan sini. Kita ada dua daya member, so kita nak tahu daya tu F daripada BC, so tulis BC, dan juga daya untuk member BA. Okey, sekarang kita nak tahu sudut dia. Sudut dia kita tahu, nak cari sudut tangent theta equal to opposite per adjacent. So theta dia kita akan dapat 3/4 juga. Nilai theta dia adalah 37. Jadi sini 37. Okey, kita tahu bahawa di sini sudut, maka kita akan dapat sin theta ni cos theta. FBC sin theta, FBC cos theta. Jadi nilai di sini FAB kita tahu, FAB ni nilai dia 2 kN. Okay, jadi kita tahu bahawa nilai FBE adalah 2 kN. Sekarang kita gunakan persamaan equilibrium. Kita kata jumlah daya secara horizontal sama dengan kosong. Okey, jadi kita tengok pada kita punya member ni tadi, kita tengok mana yang ada daya horizontal, iaitu FBA, FBC. Jadi kita dah assume bahawa arrow yang ke kiri ke kanan positif, arrow yang ke kiri negatif. Okey, kita kira FBA. FBA ni arrow dia ke kiri, jadi negatif. FBC arrow ke kiri juga, negatif. FBC cos, okey, dia punya theta adalah 37 sama dengan kosong. 2 saja sebab ada 2 daya horizontal. Okey, FBA kita tahu nilai dia, FBA adalah sama dengan AB. Sama dengan 2 kN. Jadi force pada FBC, daya FBC kita tak tahu, kita tulis FBC balik sebab tak tahu. Cos 37 sama dengan kosong. Jadi kita pindahkan 2 kN ni ke sebelah kanan, jadi positif 2 kN. Okay, FBC sama dengan 2 kN per negatif cos 35. Dia akan dapat negatif 2.5 kN. Mula gambar rajah yang tadi, dan kita masukkan nilai-nilai yang kita telah peroleh. A, B, C kita ada 4 kN, 4 kN, 1.5 kN, 1.5 kN. Yang ni dapat FBA, FBF, AB 2 kN. Sini dia kata FBC 2.5 kN. Yang ni pun 2.5 kN. Okey, sekiranya kita punya beam ni, dia punya arrow dia ke dalam macam ni, maksudnya member ini dikenakan daya secara compression. Sekiranya kita punya arrow keluar, dia kena daya tension, tarikan tension. So semua member dalam gambar rajah ni, trusses ni adalah
kena daya compression sebab arrow dia ke dalam. Gitu saja.